أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari Jumaat yang mulia ini dapat sama-sama kita sampai ke rumah Allah dengan lebih awal lagi, mengikut khutbah Jumaat yang telah dibaca di negeri Selangor pada minggu lepas yang bertajuk Sahkah Jumaatku. Kita telah pun sama-sama mendengar tentang kelebihan datang awal solat Jumaat. Yang datang pada masa yang pertama itu, orang itu seolah-olah telah meninfakkan seekor unta. Ya, yang datang pada masa yang kedua lambat sikit, jadi kurang sikit pahalanya. Yang lagi lambat jadi kurang pahalanya. Dan yang lebih malang lagi, bila dia datang apabila imam sudah naik membaca khutbah, baru dia sampai, maka orang itu dapat telur saja. Jadi rugi. Jadi tahniahlah kepada tuan-tuan yang mendengar khutbah pada minggu lepas. Minggu ni terus diamalkan. Dan datang awal ke Masjid An-Nur ini ada dua kelebihannya. Pertama sekali, dapat pahala seperti sedekahkan unta seekor. Yang kedua, dapat makan dulu. Ya, lambat habis itu, ya. Jadi mana nak cari masjid sebelum Jumaat disediakan makan macam ni. Saya duduk lama di negara Arab. Arab yang kaya-kaya dengan minyak tu pun tak ada buat macam ni. Saya tak tahu orang sini toki minyak apa, minyak dop ke minyak apa ni. Ya, sampai tuan-tuan mampu menyediakan makan tengah hari untuk orang yang datang solat Jumaat. Inilah dia kebaikan daripada apa yang telah tuan-tuan infakkan ke jalan Allah. Ya, baiklah. Sementara menunggu maksudnya waktu sembahyang fardu zuhur, kita nak solat Jumaat, kita dengar sedikit tazkirah. Tazkirah kita pada hari ini ialah berkaitan pada ayat surah Al-Jathiyah ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'aluhum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Maksud dia, patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati? Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala
bertanya kepada kita, ya, kamu jangan ingat kamu duduk di atas muka bumi ini, kamu melakukan kesalahan, kamu melakukan kejahatan, kamu melakukan dosa, kamu melanggar perintah Allah. Kamu jangan ingat kamu tu sama dengan orang-orang yang beriman. Ya, Allah kata takkan sama. Kamu jangan ingat sewaktu kamu hidup atas dunia, orang yang tak taat perintah Allah sama dengan orang yang taat perintah Allah, takkan sama. Begitu jugalah ketika kamu mati nanti, kata Allah. Kamu jangan ingat orang yang taat kepada perintah Allah matinya sama dengan orang yang tak taat perintah Allah. Allah kata takkan sama. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kamu ingat aku akan layan orang yang baik dengan orang yang jahat tu sama? Kata Allah. Ya, kita pun tak layan orang begitu, betul tak? Padahal kita tak bagi dia makan minum. Tak mana punya orang datang tiba-tiba curi selipar kita. Dapat tu kita jentik juga telinga dia. Padahal kita tak beri dia makan, kita tak beri dia minum, kita tak beri dia nyawa. Ini Allah. Allah beri kita makan, Allah beri kita nyawa, Allah depan segala-galanya dari dia. Tiba-tiba kita durhakai dia. Allah kata, kamu jangan ingat aku tak ada perasaan. Memang aku ni Tuhan yang maha pengasih dan aku Tuhan yang maha penyayang. Tetapi nikmat yang aku berikan kepada kamu itu, mengapa kamu tukar dia dengan durhaka kepada aku? Jadi Allah bertanya, ya, dalam ayat ini Allah kata apa? Allah kata orang yang taat kepada perintah Allah dan tak taat kepada perintah Allah, hidupnya atas dunia lain dan ketika mati pun lain, kata Allah. Kadang-kadang kita dapat lihat perkara ni. Orang yang taat perintah Allah, segala yang Allah Ta'ala suruh buat, dia buat. Ya, segala yang Allah Ta'ala larang, dia tak buat. Cuba tengok kehidupan dia di atas dunia ini. Sangat berbeza dengan orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangat berbeza, tak sama-sama. Dari segi kebersihannya, cuba tengok orang yang sembahyang 5 waktu. Ya, sehingga Nabi kata sahabat, nak tanya boleh? Sahabat kata boleh ya Rasulullah. Apa kamu nak kata pada orang yang rumahnya di tepi sungai, kemudian dia mandi satu hari 5 kali? Sahabat kata, ya Rasulullah, mestilah bersih badan dia. Nabi kata, begitulah orang yang sembahyang 5 waktu sehari semalam. Bagaimana bersihnya tubuh badan dia, bersihnya hati dia. Macam mana kalau orang yang langsung tak mandi? Tubuhnya berbau, ya, kulitnya tak cantik, orang nak dekat dengan dia pun tak suka. Begitulah ibarat orang yang hidup tanpa sembahyang. Dari segi fizikalnya pun dah tak sama dah. Ya, Allah sebut fi wujuhihim min atharis sujud. Orang yang sembahyang ni kamu akan dapat lihat pada wajah mereka kesan sujud dia tu. Walaupun para ulama kata kesan sujud tu bukan makna tanda hitam di dahi dia, bukan. Tetapi maksud kesan sujud itu ialah kita dapat tengok ketenangan pada muka dia. Kita dapat tengok cahaya. Ya, mukanya bercahaya walaupun orangnya hitam, tetapi nampak hitamnya hitam manis. Apatah lagi kalau dia putih, putihnya itu nampak bercahaya bergemerlapan di wajahnya. Air mukanya bersih, air mukanya berseri. Allah kata aku akan letakkan tanda ini di wajah mereka. Ya, itu kata Allah. Cuba kita lihat orang yang tak nak ikut perintah Allah. Kesian kadang-kadang hidup mereka ini. Ya, baru sedikit diuji oleh Allah, dia punya membentak tu, ya Allah. Sedikit saja Allah Ta'ala uji dia. Ya, dia bawa anak dia pergi sekolah, anak-anak ambil peperiksaan, sampai dekat sekolah nak turun, ayah lupa bawa pensel box.
Pensel box lupa bawa, ayah dia kata sebakul maki hamun dekat anak dia. Nak balik rumah kau ingat dekat ke? Kau macam-macam lah. Ya. Tapi cuba tengok orang yang dekat dengan agama, macam mana tenang dia menghadapi perkara itu. Tertinggal pensel box lah ayah, tak apa, kita pergi kedai depan lah, kita beli sikit, tak apa, jangan bimbang, periksa pun lambat lagi. Tenang dia menghadapinya, sebab dia tahu ini semua kerja Allah. Tapi kalau agama tu Allah tu tak ada dalam hati, dia punya bentak dia punya mengamuk dia, kita akan dapat lihat berbeza dengan orang yang dekat dengan Allah. Ya, berbeza sangat. Tuan yang dikasih sekalian, begitu jugalah pada masa dia nak meninggal dunia. Dalam ayat ini Allah kata, kamu jangan ingat orang yang taat kepada perintah Allah tu ketika dia nak meninggal sama dengan orang yang tak taat perintah Allah. Lain, kata Allah. Tak sama. Kita dapat lihat dalam kehidupan seharian kita, bagaimana orang-orang yang taat kepada perintah Allah, kematian mereka kematian yang dicemburukan oleh kita. Meninggal tengah baca khutbah, meninggal tengah sujud, meninggal baru ambil wudu, meninggal dalam keadaan sedang menolong orang, meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Ya, cara dia meninggal tu Allah Ta'ala bagi cara yang cukup hebat. Dia sedang taat kepada perintah Allah, Allah ambil nyawa dia. Kita dengar pun Allah, kita bercita-cita nak jadi macam dia. Berbeza dengan orang yang durhaka kepada perintah Allah. Bagaimana mereka sudahkan kehidupan mereka dengan su'ul khatimah. Takut kadang-kadang kita mendengarnya, orang lain aksiden juga, tetapi dia pun aksiden. Tetapi bila orang lain aksiden yang taat perintah Allah, kita pergi dekat kereta dia, kita tengok, dia sedang mendengar Quran, lalu berlaku aksiden. Tapi yang jauh daripada perintah Allah ini, macam-macam diceritakan oleh polis-polis lebuh raya. Ketika aksiden berlaku, bila pergi dekat tu tengok rupa-rupanya dia sedang melakukan dosa dan maksiat dengan perempuan dalam kereta dia, lalu berlaku aksiden. Allah kata, aku takkan buat sama. Orang yang sujud kepada Allah takkan sama cara matinya dengan orang yang sujud kepada perintah Allah. Itu di dunia. Allah kata, aku takkan samakan mereka. Apatah lagi bila sampai ke negeri akhirat. Bila sampai ke akhirat, lagilah layanannya tak sama. Allah dah beritahu dah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Kamu jangan ingat aku layan orang mukmin dengan orang yang durhaka tu sama. Takkan sama, kata Allah. Bila sampai di padang mahsyar tu saja, tiup saja sangkakala yang kedua, maka orang-orang ni akan hidup. Di situ pun kita dah lihat dah, orang-orang yang beriman ni keadaannya lain. Ya, ketika dibangunkan di padang mahsyar itu, Nabi sebut seluruh manusia ini, tubuh badan mereka itu bercahaya. Ya, keseluruh tubuh badan mereka itu ada cahayanya. Tetapi setelah diarak ke padang mahsyar, dibawa ke padang mahsyar, ketika itu yang beriman cahayanya kekal di mukanya, cahayanya kekal di badannya, cahayanya kekal di merata tempat di tubuh badannya. Adapun orang-orang yang tidak beriman, cahayanya sedikit menjadi semakin malap, cahayanya menjadi malap, semakin hampir dengan padang mahsyar semakin hilang cahayanya. Adapun orang-orang yang masih beriman tetapi durhaka kepada Allah, Allah kekalkan cahayanya nun di hujung ibu jari kakinya. Adalah sikit orang Islam tetapi hidup atas dunianya tak taat perintah Allah, tetapi oleh kerana ada sedikit iman, dikekalkan sedikit cahaya di hujung ibu jari dia. Itulah modal dia untuk berdepan dengan Allah di padang mahsyar. Dalam keadaan orang yang beriman bercahaya seluruh tubuh badannya, daripada kepala sampai ke kaki bercahaya semuanya. Tiba-tiba dia hanya ada cahaya di hujung ibu jari kaki.
Bagaimana dengan bermodalkan cahaya di ujung ibu jari kaki, dia nak berdepan dengan mahkamah Allah? Dengan cahaya yang sedikit di ujung jari itu, bagaimana dia nak berdepan dengan pertanyaan Allah? Allah dah kata dah, aku takkan layan kamu sama, kata Allah. Apabila tiba di hadapan timbangan Allah, semua orang amalannya akan ditimbang. Tetapi orang yang beriman akan ditimbang dengan hisab yang mudah. Hisab yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang beriman akan ditimbang amalannya dengan begitu pantas, dan dia segera akan kembali kepada ahlinya dengan keadaan gembira. Adapun orang yang tak beriman, ditimbang amal-amalnya jahat dan baik satu persatu dengan penuh kepayahan. Allah dah jelaskan kepada kita perkara ini. Baik dan buruknya sudah pun diberitahukan kepada kita, bahawa dia takkan sama layanan itu. Walaupun Allah itu bersifat dengan Rahman dan Ar-Rahim, walaupun dia pengasih dan penyayang, tetapi Allah itu ada keadilannya. Allah itu ada keadilannya. Yang baik dia akan layan dengan baik, yang jahat dan durhaka sesuai dengan jahat dan kedurhakaannya itu. Lalu kita pilihlah yang mana satu jalan yang kita hendak. Bagaimana kita hendak dilayan oleh Allah, terpulanglah kepada kita. Kita nak Allah layan kita dengan baik, ataupun kita nak Allah Ta'ala layan kita dengan cara yang tidak baik. Khususnya ketika kita nak meninggal dunia nanti. Kita sering berdoa pada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, Kau sudahikanlah kehidupan aku ni dengan husnul khatimah, dengan kesudahan yang baik-baik, ya Allah. Jangan Kau sudahkan hidup aku dengan kesudahan yang tidak baik. Itulah doa yang sering kita angkatkan ke langit. Sebab kita tahu mati itu ialah pintu masuk menuju ke alam akhirat. Kalau pintu masuknya itu sudah dalam keadaan yang cukup menyedihkan, bagaimana dia nak melayari bahteranya ke alam-alam yang seterusnya, dengan alam barzakhnya, dengan alam mahsyarnya? Bagaimana dia nak melayari alam-alam yang seterusnya itu, kalau pintu masuknya itu pun sudah menakutkan? Kerana itu ramai para sahabat bila menyebut alam barzakh mereka ketakutan. Bila sebut pasal kematian mereka ketakutan. Sebab mereka tahu ini pintu masuknya. Jadi inilah tarbiyah-tarbiyah yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Rasul kepada kita, guna untuk kita berfikir sejenak dalam kita melayari kehidupan di atas muka bumi ini. Tidak dinafikan bahawa hidup atas dunia ini penuh dengan cabaran, penuh dengan satu macam cabaran. Kadang-kadang kita berusaha nak buat baik dah, berusaha tak nak jadi orang jahat dah, tetapi cabaran-cabaran kehidupan ini kadang-kadang mengheret kita, sehingga kita berubah menjadi orang yang tidak menentu hidupnya. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat kepada kita. Ya, Allah buka kepada kita pintu taubat. Ayat yang baru saya bacakan tadi, surah Al-Jathiyah ayat 21 tadi, ada seorang salafus salih. Orang ini pada suatu hari dia nak berpergian, nak bermusafir dengan baju yang cantik, persiapan yang sudah lengkap. Tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah. Rindunya dia kepada Al-Quran, dibukanya Al-Quran. Bila dia buka saja, terus dia ternampak surah Al-Jathiyah ayat yang ke-21 tadi. Ketika itu terduduk dia menangis. Menangis dengan sehabis-habis menangis, sehingga anak isteri yang dah tunggu dekat luar masuk ke dalam, tengok apa hal orang tua ni. Tengok dia sedang menangis. Mengapa?
cuba kamu baca ayat ini. Bagaimana Allah mengatakan bahawa layanan dia kepada orang yang beriman dan tidak beriman tidak sama ketika hidup dan ketika mati. Hanya sekadar membaca ayat ini, orang ini sudah menitiskan air mata. Kerana itu tuan-tuan yang dihormati sekalian, masa kita masih ada lagi. Kita masih lagi berada di atas dunia. Allah Subhanahu wa taala belum lagi mengambil nyawa kita. Masa untuk kita menjadi mukmin yang sebenar-benar mukmin itu masih ada banyak masa lagi. Kita jadikan hari ini sebagai hari permulaan untuk kita mula memotong ribin masuk ke dalam perjalanan yang Allah redai. Tinggalkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Bertaubatlah. Jangan kita teruskan lagi perkara-perkara yang lalu. Mungkin tuan-tuan rasa hairan, mengapa ustaz ni nak bincang pasal taubat kepada kami orang masjid? Kami ni orang masjid ni ustaz, tak layak nak cerita taubat-taubat kepada kami, sebab kami ni dah jadi orang baik dah. Kami dah jadi orang baik dah. Apa nak cerita pasal taubat? Nak cerita pasal taubat ni, ceritalah dekat kelak-kelak malam tu. Itu tajuk tu bagus. Kami ni dah jadi orang masjid, kami ni dah semayang. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, taubat ni ada banyak, ya. Memanglah kita telah bertaubat. Namun begitu orang-orang yang sering ke masjid ini, selain daripada dia memikirkan bahawa dia telah bertaubat, dia perlu memikirkan apakah taubat aku itu diterima oleh Allah. Dah terima ke belum ni taubat aku ni? Lalu dia mesti mengkaji, apa tanda-tanda taubat aku diterima oleh Allah. Sebab dia tahu bahana yang sangat besar menanti dia di hadapan sana. Kalau dia telah bertaubat, tiba-tiba taubat itu tidak diterima oleh Allah. Kan menakutkan. Ya, kan menakutkan tu. Ibarat kita lah tuan-tuan, nak balik, ya, ibarat apa? Ibarat kita ni perlukan satu dokumen. Itu kita perlukan dokumen visa nak masuk ke Saudi Arabia. Kita dah ada visa cop atas pasport, duit dah habis banyak beli kapal terbang, sampai dekat Saudi, custom dia kata ini visa palsu, awak kena balik. Apa perasaan kita? Begitulah rasanya bila kita dah bertaubat lah. Tiba-tiba kita takut nanti bila kita sampai kat sana, Allah kata, taubat kamu aku tak terima pun. Ketika itu, ke mana kita nak pergi? Sebab itu tuan-tuan, dalam kitab Minhajul Qasidin umpamanya, ada diterangkan kepada kita, orang-orang yang telah bertaubat seperti tuan-tuan ini, ada beberapa perkara yang mesti ada dalam diri mereka. Pertama sekali, perkara tersebut ialah mestilah menganggap perkara dosa yang telah dia tinggalkan hari itu ialah perkara yang sangat besar dosanya. Sentiasa teringat pada fikiran dia, yang aku buat hari itu dosa yang sangat besar. Sentiasa teringat dalam fikirannya, terbayang-bayang lagi dalam fikirannya apa yang dia buat tu. Dan datang dalam hati dia, kalau dosa ini tidak diampunkan oleh Allah, habislah aku di negeri akhirat. Bukan makna bila kita dah bertaubat tu kita lupakan terus, ini yang lepas tu lepaslah, dah. Ingatkan kembali dosa tersebut. Datangkan rasa bimbang dalam hati kalau Allah belum ampunkan dosa itu, khususnya dosa yang berkaitan dengan Allah dan juga berkaitan dengan manusia. Hari ini tuan-tuan, manusia sudah tidak takut melakukan dosa kepada sesama manusia. Sedangkan dosa sesama manusia ni satu dosa yang sangat sukar untuk kita dapat kemaafan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Dosa dengan Allah ialah kita boleh beristighfar kepada Allah, kita boleh minta ampun dalam sujud kepada Allah. Allah itu bersifat pengasih dan penyayang.
Tapi dosa dengan manusia ini. Manusia bukan semua bersifat pengasih dan penyayang. Ada manusia yang terasa luka tu terlalu dalam terhadap apa yang kita buat pada dia, sehingga dia tak mampu nak maafkan kita. Kita tidak ada hak untuk paksa dia bagi maafkan kita. Dan perkara ini akan dibawa sampai depan Allah di padang mahsyar nanti. Bukan semua manusia ada sifat pemaaf. Dan kalaupun dia maafkan kita, luka tersebut masih lagi ada. Apa yang kita buat pada dia tu, umpama kita ni ambil paku, kita pakukan dekat dinding. Walaupun paku itu kita cabut, tapi lubang itu tetap ada. Luka tu masih terasa. Rasa hati dihiris-hiris tu masih terasa. Bukan semua orang ada jiwa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, saya boleh maafkan awak. Dulu kita bersahabat baik. Kamu fitnah saya, kamu bohongi saya boleh maafkan. Tetapi hati ini sudah tidak seperti dulu lagi. Bagaimana kita nak mengharungi hidup macam ni, tuan-tuan? Sebab itu berfikir banyaklah sebelum kita membuat kesalahan terhadap sesama manusia. Hari ini zaman sains dan teknologi, telefon ada kat tangan kita. Manusia terdedah kepada jenayah ataupun dosa menfitnah orang lain. Jaga, tuan-tuan. Apa itu fitnah? Fitnah ini, tuan-tuan, kita sebut tentang seorang kawan kita yang dia tak buat pun perkara tersebut. Dia tak buat pun perkara tersebut. Tiba-tiba kita fitnah dia. Kadang-kadang nampak pada zahirnya macam iyalah dia buat, tetapi sebenarnya dia tak buat. Kita ambil satu cerita. Sedap juga cerita tengah-tengah Jumaat ni. Ya. Ada seorang pakcik, orang panggil dia pakcik Assalamualaikum. Yang panggil itu orang surau, orang yang hitam-hitam dahi ni panggil dia pakcik Assalamualaikum. Sebab apa? Pakcik ni dia suka jalan depan surau, tapi dia tak nak masuk surau. Dia jumpa orang surau, Assalamualaikum, dia pergi. Kan balik kadang orang surau keluar semayang, Assalamualaikum, dia tak masuk dalam. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, orang tak kenal dia, cuma dia lalu depan tu Assalamualaikum, sampai orang panggil itu pakcik Assalamualaikum. Apa punya orang tua tak nak masuk dalam surau semayang, duk Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi orang pun mula mengata dia, ini macam-macam lah, ya. Orang nak kata ni boleh macam-macam, betul tak? Ya, kalau saya bagi kertas kat tuan-tuan A4 paper tu, agaknya cukup tak 3 paper nak kata orang tua ni macam-macam boleh, betul tak? Ini orang tua tak berguna, ini orang tua, oh macam-macam lah. Kalau nak cerita tentang buruk orang, boleh. Orang surau bila tengok pakcik ni lalu depan surau, doa Assalamualaikum, tak masuk surau, masing-masing terlupa kopiah atas kepala ni. Mula kata, ini. Tiba-tiba 2-3 hari pakcik tu tak lalu. Pakcik tu tak lalu 2-3 hari. Orang kampung tanya, mana pakcik Assalamualaikum tu? Entahlah. Tapi dengar ceritanya semalam, ujung kampung tu ada orang meninggal. Ada orang meninggal ujung kampung tu. Ada siapa-siapa pergi? Ada 2-3 orang pergi. Siapa dia? Itulah pakcik yang selalu Assalamualaikum tu meninggal 2-3 hari lepas. Imam kata, saya pun tak tahu, jom kita pergi. Mereka pergilah rumah pakcik itu. Memang betul dia telah dikebumikan, dia meninggal dunia. Lalu orang kampung pun tanya pada anak dia, Dik, supaya hilang sangka bukan-bukan kami pada bapak kamu, mengapa ayah kamu tak nak pergi surau? Kami nak semayang tengah-tengah azan, dia lalu Assalamualaikum, pergi surau tak masuk ni tengah azan ni. Kami balik semayang, dia pun Assalamualaikum, lalu tak masuk semayang. Dia tak suka semayang dah. Kata anak dia, maaflah pakcik, ayah saya tu dulu nazi masjid tu. Dia nazi masjid dulu tu, cuma di kampung. Dia kena kanser usus.
dia kena kanser usus, najis dia keluar senang-senang gitu je. Jadi semenjak itu dia letak jawatan jadi nazir masjid. Dulu sebelum dia memang orang masjid. Jadi oleh kerana di kampung tak ada orang jaga, saya bawa duduk sini. Sebab tu pakcik semua tak kenal dia. Pakcik tahu tak sebab apa dia selalu lalu depan masjid? Dia suka lalu depan surau sebab dia terlalu rindu sangat dengan surau dan masjid. Tapi dia tak boleh masuk. Sebab kalau dia masuk nanti najis, dia akan kotorkan kapet masjid. Oleh kerana rindunya dia tu waktu azan tu dia saja je lalu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hati dia menangis kerana tak boleh masuk masjid. Bila tuan-tuan habis mayang, dia saja je lalu Assalamualaikum sebab dia teringin masuk masjid. Tapi dia tak boleh masuk sebab dia ada kanser usus. Najis dia boleh berterabur. Kerana itulah pakcik ayah saya selalu lalu depan surau tapi tak masuk masjid. Menitik air mata Pak Imam, menitik air mata Pak Bilal. Ya Allah, selama ini kita sudah bersangka jahat kepada dia. Selama ini kita telah menyebarkan fitnah terhadap dia. Padahal dia sedang sakit. Padahal hatinya berada dalam masjid. Cuma dia tak boleh masuk je. Nampak tuan-tuan? Berapa banyak benda yang kita nampak macam ya, tetapi dia bukan begitu. Sebab itu kita orang Islam diajar untuk bertabayun, untuk menyiasat dahulu, memastikan cerita ini betul ke tidak. Kalau dah betul, itu lain cerita. Ini kadang-kadang perkara tak betul, kita dah sebarkan ke sana sini tanpa rasa takut dan bimbang. Seolah-olah hidup ini hanya dunia je, lepas mati dah jadi tanah. Seolah-olahnya begitu sekarang ini. Kita lupa lepas kita mati ada hisap-hisap, perkiraan-perkiraan yang akan Allah Ta'ala buat di alam akhirat. Jadi sama-sama kita baiki diri kita tuan-tuan. Jangan kita sakiti sesama manusia, khususnya orang-orang yang beriman macam tuan-tuan ni. Ya, jangan kita sakiti sesama manusia. Hidup kita biarlah berbuat baik kepada sesama manusia. Hidup kita biarlah sentiasa senyum kepada sesama manusia. Sebab hidup kita tak berapa hari aja lagi. Ya, esok lusa mungkin kita akan pergi. Biarlah ketika kita pergi itu, seluruh manusia rasa kehilangan besar. Kerana orang yang selama ini berbuat baik kepada kita telah pergi buat selama-lamanya. Jangan sampai bila kita buat jahat pada orang, bila kita pergi itu orang kampung kata apa? Patutnya dulu lagi dia pergi. Kan rugi hidup kita tu. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ya, kalau kita tengok orang-orang yang masuk ke dalam syurga Allah, kadang-kadang bukan kerana semayang mereka banyak pun. Orang yang masuk jadi ahli syurga tu kadang-kadang bukan kerana puasa mereka banyak pun. Kadang-kadang mereka itu penjenayah, tetapi buat baik ke orang, buat baik kepada sesama manusia, hatta kepada haiwan. Ya, kita jangan lupa satu kisah yang Nabi sebut kepada kita, sering diingatkan oleh ustaz-ustaz kita. Kisah seorang lelaki yang dibuang daripada negeri dia. Orang kampung pun tak nak terima dia sebab jahat sangat. Telur ayam tak sempat menentas, habis dicurinya. Jadi orang kampung buang dia, keluar kamu daripada kampung ini. Bencinya orang kampung pada dia. Dia pun berjalan di padang pasir membawa diri, tak tahu nak pergi mana ni, tak tahu nak pergi mana sebab orang dah tak suka dia. Sampai di tengah padang pasir dia terasa dahaga. Lalu dia nampak perigi. Perigi tu tak ada pencedoknya. Ya, lalu dia terjun masuk dalam perigi tu. Terjun, dia minum lah. Lepas minum, lega minumnya, dia pun naik balik di atas perigi. Naik tu dia nampak seekor anjing keluar lidahnya. Air lidahnya tu mengalir-ngalir menunjukkan anjing tu lapar, anjing tu dahaga. Dia kesian tengok anjing tadi. Tadi sakit tekak aku dahaga. Ya, letih badan aku dahaga. Gitulah anjing ini. Dia pun masuk semula ke dalam perigi tersebut. Ya, masuk semula, lalu dia ambil ya kasut dia buat pencedok. Diletakkan ke atas suruh anjing tu minum. Anjing tu minum, jilat sampai anjing tu dah mampu menyalak semula. Makna dia mampu menyalak tu, tekak dia dah okey lah tu. Dia
dia pun naik semula ke atas perigi itu, anjing itu pergi dan dia pun menuju tempat dia nak pergi. Di tengah perjalanan, orang ini Allah ambil nyawanya. Nabi kata orang itu ahli syurga. Sahabat kata, ya Rasulullah, takkan buat baik pada anjing menjadi ahli syurga? Tiap-tiap yang ada hati, kalau kita buat baik pada dia, dikira oleh Allah sebagai amal kebaikan. Anjing walaupun dia najis mughalazah, dia makhluk yang bernyawa, dia ada perasaan juga. Tiba-tiba kita buat baik pada dia. Bagaimana tuan-tuan kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia? Tentulah ganjarannya lebih besar lagi. Jadi tuan-tuan, hidup atas dunia ini hanya sekali. Mari kita warnakan kehidupan kita dengan warna yang gemilang, warna yang indah dan hebat, dengan berbuat baik kepada semua orang. Seminit sebelum saya tutup. Ya, saya tahu tuan-tuan dah pandang jam. Tapi kalau saya tak cerita ni rugi. Tuan-tuan, ada sepasang suami isteri di Kuwait baru-baru ni baru meninggal dunia. Mereka berdua ni doktor, dua-dua doktor. Dia tinggalkan kemewahan di Kuwait. Kuwait ni kalau jadi doktor tuan-tuan, tidur atas duit orang kata. Tidur atas duit. Dia tinggalkan kemewahan, dia duduk di Afrika, memberi khidmat, menolong masyarakat di Afrika. Jadi doktor di sana menolong masyarakat kampung selama 30 tahun dia tak balik Kuwait. Dituliskan dalam artikel itu, satu hari setelah berpuluh-puluh tahun mereka tinggal di sana, meninggalkan kemewahan hidup di Afrika ni dengan panasnya, dengan kumannya, dengan tak cukup makannya, tapi dia memberi khidmat kepada masyarakat. Kata isteri dia, abang-abang, agak-agaknya di syurga nanti kita boleh dapat tak ketenangan hidup yang macam ni? Cuba tuan-tuan fikir, apa maksud dia? Abang, besok dalam syurga nanti kita boleh dapat tak ketenangan hidup macam kita dapat dekat Afrika ni? Maknanya apa dia? Maknanya ketika mereka pergi membantu orang tu, mereka sedang hidup dalam keseronokan dan juga kenikmatan hidup. Sebab apa? Sebab hidupnya membantu orang ramai. Hidupnya diberikan masa dan hidupnya untuk bantu orang susah. Itulah kemuncak kebahagiaan manusia. Oleh itu, kalau kita nakkan kebahagiaan atas dunia ni, hiduplah untuk orang. Matahari tidak menyinarkan cahayanya untuk diri dia sendiri. Matahari sinarkan cahaya dia untuk siapa tuan-tuan? Untuk orang lain. Bunga tidak menyediakan kecantikannya untuk dirinya, tetapi untuk dilihat oleh mata orang lain. Begitulah falsafah hidup atas dunia ni. Kita dilahirkan untuk membahagiakan orang lain, walaupun kadang-kadang kita terseksa batin kita. Itulah kehebatan tarbiyah yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat, yang perlu kita teruskan sekarang ini. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah tazkirah kita pada tengah hari ini. Jangan lupa, hari ini saya datang dengan anak-anak tahfiz saya kat sana nak berjumpa dengan tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan nak berjuang bersama kami dalam ilmu menghafaz Al-Quran, ilmu kitab-kitab turas, ya, tuan-tuan bolehlah lihat tabung-tabung yang ada dekat belakang tu. Campaklah 10 sen, 20 sen, mana yang sempat. Mudah-mudahan dapatlah kami beli sedikit makanan untuk dinikmati oleh anak-anak tahfiz ini, dan pahalanya akan masuk ke dalam akaun tuan-tuan, insya-Allah. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.